Assalamualaikum Nurhayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurhayati, apa kabar? Alhamdulillah sihat ya pada pagi ini. Ya. Pak, selamat berhujung minggu kami ucapkan ya. Selalunya kalau di hujung minggu ni, apakah antara perancangan ni kalau hari ini dan juga esok kalau Nurhayati sendiri? Bagi saya sendiri secara peribadinya biasanya meluangkan masalah bersama keluarga dan juga mengemas kinilah kerja-kerja yang belum siap ni dalam masa seminggu ni. Yang betul. Terutama sekali kerja-kerja anak sekolah kita ni ya. Okey Nurhayati, Betul. mungkin banyak info dan juga aktiviti yang ingin dikongsikan bersama. Kita serahkan kepada Nurhayati. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan kita Muammar dan Nurhayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti tas langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Apapun yang kita lakukan Auda di hujung minggu ini, kita mengharapkan agar segalanya berjalan dengan lancar dan juga kita mengharapkan dan mendoakan apa jua aktiviti yang dijalankan pada hari ini berjalan dengan lancarnya ya. Kalau ada seperti biasa kita akan saksikan bahan visual bersama rakan setugas kita, tapi sebelum itu saya bacakan dulu satu info semasa yang mana pada 31 hari bulan Januari 2022 hari Isnin akan diadakan satu majlis pembukaan rasmi bagi Green Protocol for Day of Action dengan aktiviti menanam pokok yang dianjurkan oleh IBTE Kampus Sultan Bolkiah Seria ya. Kira-kira jam 8.30 minit pagi pada hari Isnin nanti. Kalau ada itu dia satu info semasa dan sekarang apa kata kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Dalam kalangan kita hanya menanam pokok tetapi tidak menyedari ia mempunyai khasiat penyembuhan dan berfungsi sebagai herba. Malah ada di antaranya yang dipanggil pokok hiasan dan sememangnya sudah digunakan sejak zaman dahulu dalam perubatan tradisional. Menerusi pertemuan kali ini, kami ingin mengongsikan mengenai buah mahkota dewa. Dari segi saintifiknya, buah berkenaan dikenali sebagai Valeria marcocarpa atau Simalakama. Sebenarnya pokok mahkota dewa ini memang amat berharga dari segi nilainya. Karena apa? Ia merupakan satu bahan daripada khasiat tumbuh-tumbuhan. Ianya amat berguna seperti penyakit seperti penyakit kulit, kolesterol, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Itulah khasiat yang paling utama kalau kita ini mengamalkan buah-buahan daripada mahkota dewa ini. Tapi kalau saya menanam, saya daripada daripada bijinya bani. Jadi simpan saya di tanah, tumbuh saya. Ya dari dametnya ya, dari damet. Jadi bila sudah diusai-usai balik, dibagi baja sedikit-sedikit, tumbuh saya dengan cara sempurna lah. Merupakan tumbuhan jenis herba yang semakin dikenali ramai kerana khasiat perubatannya dipercayai berasal dari Papua dan Irian Jaya. Tumbuhan renek yang mudah dijaga ini termasuk di dalam keluarga Thymelacea. Pokok ini mempunyai dahan yang bercabang-cabang dan tumbuh sepanjang tahun serta rajin berbunga. Mempunyai bunga berwarna putih dan berbau harum. Selalunya berukuran kecil yang menyerupai bunga cengkeh. Buahnya berbentuk bulat dan tidak seragam. Ketika masih muda, kulit buahnya berwarna hijau. Dan selepas 6 minggu, kulitnya mula berubah kepada warna merah muda. Kemudian berubah kepada warna merah merun pada usianya 10 sehingga 12 minggu. Kalau dari segi khasiat tumbuh-tumbuhan, akarnya pun boleh jadi rabus toh. Kemudian daunnya pun boleh direbus, kemudian buahnya tuh ditampik 2 kah. Tapi bijinya jangan dimakan. Jadi yang mengandungi bahan racun, ada kesan sampingan. Jadi itulah yang boleh digunakan. Bolehlah diamal dalam sebulan dalam 2 kali kah, contoh. Itulah yang paling penting lah, karena ia ni pahit ban. Ya, saya sendiri pun ada mengamalkan. Apabila saya mengamalkan buah ni, alhamdulillah badan saya pun rasa segar. Walaupun usia saya menjangkau usia 67 tahun, orang warga emas, tapi masih berdaya tahan. Itu yang matlamat yang sebenarnya. Daun mahkota dewa mengandungi antihistamin
alkaloid, saponin dan polyphenol yakni lignin. Manakala kulitnya pula mengandungi alkaloid, saponin dan flavonoid. Barangkali kalau zaman saya dulu, orang tua era saya tahun 60-an, jadi saya tidak lupa lah kepada ayahanda saya, pernah juga memberitahu bahan-bahan tradisional ni. Jadi bagi pandangan saya kepada belia-belia negara Brunei Darussalam, walaupun mereka ni peringkat belia, tapi seharusnya mesti mengetahui tradisi lama ni, macam bahan-bahan seperti buah-buahan seperti ini. Harus diperkenal lah kepada belia negara Brunei Darussalam supaya nanti tidak akan pupus. Itu saja berarti matlamat saya di masa-masa akan datang. Sama-sama kita ni menghargai tumbuh-tumbuhan jenis-jenis yang lama ni, karena tumbuh-tumbuhan yang lama ni amat berkesan kepada kita ni masa ni. Karena amalan orang tua lagi dulu macam yang tradisional, diorang lebih suka amalan yang lama-lama, macam daripada akar-akar, daun-daun, tumbuh-tumbuhan. Jadi khasiat kepada orang tua-tua zaman dulu. Kenapa zaman orang tua-tua dulu badan diorang sehat, Pak. Itu yang matlamat yang sebenarnya. Penggunaan bahan-bahan alami ini memang tidak dapat dinafikan kepentingannya kerana ia telah pun digunakan sejak dahulu lagi. Justru kita hanya perlu mempraktikkan penggunaannya mengikut kesesuaian masing-masing. Setiap tumbuhan alami yang ada di muka bumi ini semestinya ada khasiat-khasiat yang tersendiri. Sebagai generasi baru, seharusnya kita mengetahui keistimewaan khazanah alam yang ada di negara kita.